dia mari mawai demi sendiri sokok apa semua ini mungkin apa semua duk minum apa semua jenis apa dia tulis lagu ni bila dia tu warung apa dia mau ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. Sambungan berkenaan dengan syurga semalam ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala, وهي درجات أوسطها وأفضلها الفردوس وهي أعلاها وسقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة وللجنة أسماء وهي dan bermula ia, yang kata al-jannah syurga tu, darajatun ada mempunyai beberapa darjat, peringkat dan juga asal darjat ni pangkat ataupun darjat, kita pun panggil darjat juga. Dan dia ada tahap ataupun peringkat. Jadi syurga Allah yang 8 ataupun yang 7 disebut dalam kitab kita ni, ataupun kebanyakan ulama mengatakan syurga itu 8 darajat, makna ada 7 ataupun 8 darjat, ada 8 peringkat syurga ni. Dia bukan satu je. Awsatuha, pertengahannya, maknanya terletak di pertengahan syurga. Sebab bagaimana yang disebut oleh para ulama, kedudukan syurga iaitu berhampiran di antara satu sama lain. Dia tak sama dengan kedudukan neraka, yang mana neraka dia bertingkat-tingkat, sedangkan syurga kan, dia bandingan dia sebuah negeri berhampiran dengan sebuah negeri, mana sebelah menyebelah lah, duduk berdekatan. Ni syurga ni, ini syurga ni, ini syurga ni, yang mana terletak di tengah segala syurga tadi ni. Wa afdaluha, dan yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling tinggi darjat, al-firdausu, iaitu syurga yang bernama al-firdaus, jannatul firdaus. Ini syurga yang paling tinggi dan paling afdal, kelas nombor 1 sekali ni. Syurga paling tinggi nombor 1 sekali, yang mana kedudukan syurga mana yang paling nombor 1 sekali, yang paling tinggi sekali kedudukan di antara syurga ni, iaitu syurga Firdaus. Wahia, dan ia bermula ia Firdaus tu,
a'laha, iaitu yang paling tinggi. Paling tinggi kedudukan dia pun lebih tinggi, dia panggil rabwatul jannah, tanah tinggi syurga. Makna kedudukan dia lebih tinggi, bukan kata sama-sama kata duduk sama apa kan. Orang kali dia duduk lebih tinggi daripada syurga-syurga yang lain, tapi kedudukannya di tengah-tengah di antara syurga kiri kanan dia. Syurga dia terletak di tengah. Wallahu alam kedudukan dia macam mana. Boleh jadi kita kata duduk lagu tu lengkong keliling lagu tu, boleh jadi kan. Ataupun dia duduk di tengah, ni 1 2 3 1 2 3 4. Dia boleh jadi gitu, wallahu alam. Tetapi dalam hadis Nabi kata duduk di tengah. Gitu je. Yang kata syurga Firdaus tadi ni. Wasaqfuha, dan bermula bumbung ataupun atap baginya, bagi Jannatul Firdaus ni, Arsyur Rahman, iaitu arasy Allah yang Rahman. Maknanya dia yang paling tinggi lah. Ini kedudukan dia istimewa sehingga arasy Allah itu menjadi bumbung bagi Jannatul Firdaus. Wa minha, dan terasal daripadanya, asal minha ni daripadanya, terasal daripadanya, tafajjara anharul jannah, terpancarlah oleh segala sungai-sungai syurga. Jadi dalam syurga antara nikmat yang Allah sediakan iaitu dijadikan beberapa sungai. Maksud anharul jannah ni iaitu 4 sungai yang mana disebut di dalam Quran, surah Muhammad, masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Dalam surah Muhammad, Tuhan kata masalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat-sifat syurga, ciri-ciri syurga yang disediakan bagi orang yang bertakwa itu apa dia? Antara isi kandungan syurga, fiha anharun, terdapat di dalam syurga ini sungai, min ma'in, yang mana sungai itu daripada air, ghairi asinin, yang tidak berubah baunya, yakni air yang tidak berubah pada bau, warna dan juga rasa. Duk sedap situlah. Jadi air tawak ni yang mana di atas dunia merupakan air sumber untuk kehidupan kita, maka sehingga di syurga dan juga keperluan kita, syurga pun Allah jadikan sungai daripada air tawak ni. Air tawak, wa ja'ala kulla syai' wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayy, yang dalam Quran sebut Allah jadikan kehidupan, makna jadi bergantung kehidupan kita ni dengan air. Baik binatang pun air, baik manusia pun air, baik tumbuh-tumbuhan pun air. Tak ada air, putih punca kehidupan. Jadi Allah jadikan salah satu sungai dalam syurga terdiri daripada air tawak yang tidak berubah bau, warna dan juga rasanya. Itu yang pertama. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Yang kedua, Allah jadikan sungai dalam syurga, sungai itu iaitu sungai susu yang tidak berubah menjadi masam dan busuk walaupun dalam satu jangka tempoh yang cukup lama. Jadi di atas kehidupan kita atas dunia, yang mana air susu ini merupakan makanan asasi dan dibesarkan manusia daripada susu, maka dalam syurga pun Allah sediakan air sungai, yang mana sungai terdiri daripada susu. Itu dua lah sungai kan, sungai air tawak, sungai daripada susu. Yang ketiga, wa anharun min khamril lazzatil lisyaribin, satu sungai yang jadikan daripada arak lam lazzatil lisyaribin, yang sangat lazat bagi si peminumnya. Jadi syurga sungai nombor 3 iaitu sungai daripada arak. Bukan arak yang memabukkan. Nabi kata orang yang tidak pernah mabuk atas dunia, maka dia ni akan dapat minum syurga khamrun tadi ni. Syurga sungai daripada arak. Syarat dia orang tak nak minum arak ataupun sesuatu yang memabukkan atas dunia. Yang keempat, Tuhan sebut wa anharun
min asalin musaffa, iaitu sungai daripada madu. Sebab madu ni punca menjadi ubat dan khasiat-khasiat yang lain. Sampai dalam syurga pun Allah sediakan sungai daripada madu ataupun nisan. Itulah 4 sungai tu. Jadi punca sungai dalam syurga, makna ke-8 ataupun ke-7 syurga yang akan sebut ni semua mempunyai 4 sungai. Sebab tu dia sebut anhar. Anharun min ma'in, sungai daripada air tawak. Ni satu je. Apa jamak anhar, tak sebut nahrun. Bukan syurga tu saja ya, syurga lain pun ada sungai air tawak kan. Mana setiap syurga mempunyai sungai air tawak. 8 syurga, 8 sungai lah. Sebab tu dia Quran kata anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. 4 kan. Makna syurga jannatul ma'wa pun ada sungai daripada air tawak, sungai daripada susu. Syurga-syurga lain pun macam tu. Serba sungai ada 4 jenis sungai ni. Serba syurga. Sebab tu Allah jamakkan anhar itu kan. Tuhan tak kata nahrun. Nahrun min ma'in, Tuhan tak sebut itu, Tuhan sebut anhar. Tu ulama kata sebab setiap syurga yang 8 ataupun 7 itu mempunyai 4 sungai ni. Keempat-empat sungai ni punca dia datang daripada Jannatul Firdaus. Tu dia punya induk dia di situ kan. Orang panggil apa situ dalam istilah kita ni? Punca sungai kan. Mai daripada mai daripada situlah. Dalam hadis Nabi sebut min tilalin au jabalin miski. Dalam Jannatul Firdaus itu bukit daripada kasturi. Daripada bukit itulah terhasilnya 4 sungai ni. Ni kekuasaan Allah Ta'ala. Ni benar-benar yang wajib kita beriman ni. Walil jannati asma'un, dan ada bagi syurga itu beberapa nama. Mana ada jenis-jenis dia. Mana Jannatul Ma'wa. Yang kedua disebut iaitu Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ni ulama sebut iaitu kedudukan dia duduk nombor 6. Syurga Jannatul Ma'wa duduk nombor 6. Jannatul Ma'wa dia duduk nombor 6, iaitu Allah jadikan syurga Jannatul Ma'wa daripada permata zabarjat yang hijau. Ni Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa, dan syurga yang Allah jadikan daripada zabarjat yang hijau. Zabarjat yang hijau. Untuk siapa Allah sediakan syurga ni? Bagi segala hamba dia yang banyak beribadat, iaitu daripada kumpulan sebahagian daripada kumpulan muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah. Ni syurga Jannatul Ma'wa ni orang yang kuat ibadat. Kalau ibadat koman-koman ni tak boleh. Dia kedudukannya, ranking dia nombor 6. Ni dia sebutnya. Dia sebut bukan ikut susunan kedudukan syurga. Dia hanya sebut jumlah syurga tu je kan. Kedudukan dia Jannatul Ma'wa nombor 6. Allah buat daripada zabarjat yang hijau. Ini untuk hamba-hamba Allah yang kuat melakukan ibadat dan banyak melakukan ibadat, iaitu sebahagian daripada jenis muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah. Ini Jannatul Ma'wa. Apa dia lagi? Wa Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi ni kedudukan dia duduk nombor 3. Dia duduk nombor 3. Dalamnya dah cerita ni. Kedudukannya kurang afdal sikit daripada syurga nombor 2, Jannatul Adnin nombor 2. Jannatul Khuldi ni duduk nombor 3. Mula-mula yang paling tinggi sekali syurga, derajat yang paling tinggi sekali syurga, iaitu Jannatul Firdaus kan. Lepas tu Jannatul Adnin, nombor 3 Jannatul Khuldi.
Jannatul khuldi ni Nabi kata dijadikan oleh Allah daripada permata marjan. Ini pun syurga ini disediakan bagi orang yang muqarrabin. Wa jannatu adnin, dan yang ketiga yang disebut ni iaitu jannatu adnin. Jannatu adnin ni Allah jadikan daripada qasbun. Dalam bahasa Arab bila qasbun ni buluh, bukan orang buluh, dijadikan syurga jannatu adnin ini daripada tumbuhan syurga. Baru mana Allah alam ni disebut gitu ya kan. Jadi kita beriman jelah. Jannatu adnin dia nombor 2 kan, kedudukan dia lebih tinggi daripada jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa duduk nombor 6, jannatul khuldi nombor 3, jannatul adnin nombor 2 untuk orang muqarrabin juga. Yang keempat, wa darussalam ay jannatu darissalam. Jannatu darissalam ini Allah jadikan daripada permata yakut yang berwarna merah. Kedudukan dia duduk nombor 5. Jannatu darissalam. Syurga duduk nombor 5. Ini pun Allah jadikan untuk hamba-hamba dia yang banyak melakukan amal ibadat daripada muqarrabin. Wa darul jalal ay jannatu daril jalal. Rumah kebesaran. Ini Allah jadikan jannatu daril jalal ni syurga duduk nombor 7. Allah jadikan daripada lu'lu' yang putih, iaitu mutiara yang putih. Dia juga nombor 7 ni. Kedudukan dia ada nombor 7, dia jatuh dia bawah sikit daripada jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa nombor 6, jannatul khuldi nombor 3, jannatul adnin nombor 2, jannatul darissalam nombor 5, jannatul daril jalal duduk nombor 7. Ini pun Allah jadikan bagi hamba-hamba dia yang banyak melakukan ketaatan daripada muqarrabin juga. Wa darin na'im ay jannatu darin na'im, darun na'im. Dan syurga darin na'im. Darin na'im ni duduk nombor 4. Dia duduk nombor 4. Allah jadikan jannatu darin na'im ni daripada perak. Iaitu kata dalam riwayat ni kata, iaitu tempat bagi orang yang muqarrabin, iaitu ramai di awal zaman dan sedikit di akhir zaman. Dan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, dalam suratul waqiah kan. Jadi jannatul darin na'im ini banyak umat-umat daripada awal zaman. Ini umat-umat lain lah. Umat akhir zaman ni sedikit. Duduk syurga duduk nombor 4 kan? Jadi 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nombor 1 jannatul firdaus, nombor 2 jannatul adnin, nombor 3 jannatul khuldi, nombor 4 jannatul darun na'im, nombor 5 jannatul darissalam, nombor 6 jannatul ma'wa, nombor 7 jannatul daril jalal, nombor 8 jannatul maqami wal qarar. Ni tak ada nak tambah. Jannatul maqami wal qarar, iaitu Allah jadikan syurga itu daripada kasturi yang bersangatan harum. Jannatul maqami wal qarar. Siapa dia ni syurga ni? Untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang beriman
yang mana mereka ini selepas diazab di dalam neraka. Apa masuk syurga ni? Sebab tu dia kedudukan dia duduk nombor 8. Syurga ni tak ada hak koman kan. Semua hebat-hebat. Orang-orang yang diazab oleh Allah, mana orang beriman yang banyak dosa kena azab dulu. Keluar mereka ni daripada neraka, Allah akan masukkan jannatul maqami wal qarar. Dan Allah buat daripada kasturi yang bersangatan harum. Habis itu. Allah sekali tu. Bawah sekali nombor 8. Orang yang lekeh lah. Lekek lah. Kalau banding ahli syurga lain, mereka tu kurang sikit lah kan. Dan dah masuk lah ni, dia boleh naik lagi kalau dah dalam tu dah kedap. Tak ada lah. Kan Dalam tu lah. Jadi di syurga lah. Dia bukan boleh pindah-pindah lah. Sebab nak menaikkan tu tak ada lah kan. Kata Ustaz malam ni di daerah-daerah tu. Kalau dia singgah-singgah tak mau balik je nak. Dah mana alih bangsa tu. Tapi dia boleh free je nak. Dia boleh free lah. Boleh ziarah kan. Mana Nabi boleh jumpa. Tapi yang kata cahaya Rasulullah ni, tu 8 syurga terpancar syurga ada cahaya daripada Nabi. Ibarat matahari menyuruh ke sinar ke seluruh alam. Cahaya Nabi duduk tengah. Pancaran nur Nabi tu semua syurga sampai. Ni hebat Rasulullah ni kan. Sebagaimana matahari kata Ibnu Abbas yang memancar cahayanya keseluruhan ahli dunia, begitulah Nabi dalam syurga, cahaya nur Nabi memancar keseluruhan syurga. 8 syurga tu terkena pancaran cahaya Rasulullah. Tu sebab tu Nabi duduk tengah. Ibnu Abbas sebut. Sebelum ni yang tak ada dipetarik Dajjal pada ada anak yang ni lepas semua lepas sebelum dah masuk ni. Kira dia tu nak masuk pergi syurga tu disebabkan anak dia syafaat naik darjat. Naik darjat. Saya patut syurga ni kan. Atas saya dia ni dengan darjat dia tu Darul Jalal ataupun Jannatul Ma'wa, tapi disebabkan anak dia yang soleh, Allah letak di Jannatul Adnin, akhirnya dia boleh duduk Jannatul Adnin kan. Bukan takat kata anak nampak murid dengan tok guru macam tu kan. Tok guru tahu dah amalan hebat pada kita, disebabkan ada tautan, dia panggil zuriat sabab kan. Zuriat sabab tautan, tapi syarat kita murid dia lah kan. Takat murid dalam Facebook tak ada, kena talaqi kan. Liqa kena jumpa dulu boleh. Tok guru syafaat nak murid tarik duduk sekali. Quran sebut kan, alladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin ma alatnahum min amalihim syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dalam tafsir Munir Murah Labid, Syekh Nawawi Bentan sebut di situ, zurriyat ada 2 zurriyatan, ada 2 jenis. Zurriyatu nasabin wa zurriyatu sababin. Zuriat sabab tu, kadang-kadang anak murid lebih soleh daripada tok guru, maka dengan sebab ada tautan di antara perhubungan keduanya, akhirnya darjat tok guru dinaikkan dengan sebab kesolehan dan ketinggian ilmu anak muridnya. Ini kita tak tahu kan. Kata orang kita alim pada orang, kadang-kadang anak murid tu alim dari tok guru. Ramai dulu Imam Bukhari sendiri alim dari tok guru dia. Imam Syafi'i alim pada Imam Malik. Tok guru alim pada anak murid penjah kan. Tu ramai anak murid dengan Imam Syafi'i dengan anak murid dah. Mana ada anak murid dah alim bukan dah kan. Tapi Imam Syafi'i dia dengan tok guru dia lebih dia. Dia ada orang kata saling kan, bersangkut saut antara satu sama lain. Dia ni anak ni anak murid, dia ni pun ada anak murid dah. Dia boleh heret tu. Penting pertautan kita guru ke guru tu. Tapi hak ngaji lah. Tak ngaji tak ada. Hidup habang saja ngaji tak apa. Tak mau ni tu. Abang kata ngaji, tapi tak ngaji pun. Tak tepat. Nak mengaji seluruh. Tok guru pun lebih-lebih lagi kalau tok guru tu dah iktiraf kita kan. Kita ni nak murid saya, dia tak hebat kalau kita mengaku seseorang tu guru kita.
yang hebat guru itu mengiktiraf kita sebagai muridnya. Tak boleh abang orang kan. Saya nak murid ni, saya nak murid ni. Saya yang paling alim sekali antara ni. Saya khatam ni kitab ni. Tak hebat. Dia mau guru tu kata hampir dia ngaji gini-gini. Saya tak ada pergi cari dia. Tu betul. Lah ni macam tu. Abang macam dia. Dah tu guru dia pun tak kata gitu. Macam tu banyak lah ni. Saya boleh abang. Saya nak murid Maulana Abu Hasan Ali Nadwi. Boleh abang. Kira umur dan. Dia main derang dulu pun dah. Betul ke Abu Hasan Ali Nadwi mengaku kita nak murid dah? Dia kata aku tak kenal pun. Adalah begitu lah, dia boleh lah. Dia man 'allamani harfan wahidan, kata Sayyidina Ali. Walaupun kita biasa belajar ada sehuruf pun dia tok guru lah. Dia tahu hutan kot lain pula tu kan. Murid kena murid yang ngaji. Tu cerita bab syurga lah sikit-sikit. Wa'lam annal jannata hiya darul mutahharah minal aqzar. Ketahui olehmu bahawasanya yang kata syurga, ke-8 syurga tu hiya darul mutahharah, iaitu negeri yang suci. Negeri yang bersih dan suci. Minal aqzar, daripada segala kekejian dan kekotoran. Dalam syurga ni dia tak ada busuk, kotor, semak, tak ada. Selewang pukang tak ada. Kalau kita atas dunia ni berabuk, tu aqzar tu. Asal mana aqzar ni kotor lah. Berabuk, bersawang. Syurga bukan bangsa tu. Dia bukan jenis ada sawang. Labah-labah pun tak ada. Binatang yang ada dalam syurga 10 ekor lebah-lebah tak ada masuk syurga. Ada 10 ekor tu Ni syurga ni negeri yang bersih dan suci. Suci tu minal aqzar, daripada segala kekotoran dan kekejian. Busuk tak ada, habuk tak ada, hapak pun tak ada, sawang pun tak, semak pun tak ada. Dia kata syurga. Lagu mana aqzar tu? Kalbauli. Tidak ada setitik pun yang kencing dalam syurga. Pasal ahli syurga tak kencing. Wal ghaiti, dan tai. Ghaiti. Wal haidi, dan haid, darah haid tu. Wan nifasi, dan juga darah nifas, darah yang bersangkut dengan orang beranak. Tak ada. Nak takut mengandung pun tak ada. Syurga dia tak ada istilah mengandung. Bersih, sentiasa bersih. Dalam hadis Nabi kata, apabila didukul isteri ataupun anak bidadari selesai daripada jima, kembali menjadi darah. Itu kelebihan ahli syurga. Wal busaqu, dan busak. Busak ni ayat liang ludah. Wal mani, wal mani, wal busaqi wal mani. Ayat mani pun tak ada. Ini syurga. Wa innama yakunu fudalatu ta'amihim, dan hanya sahaja adalah fudala lebihan ta'amihim. Makna asal fudala ni, kalau kita makan-makan, kalau kita atas dunia ni kadang-kadang kita minum air, daripada air tu jadi peluh, daripada air tu jadi air kencing, daripada air tu lah jadi tubuh badan kita. Makanan pun lagu tu lah. Kadang-kadang daripada makanan tu lah jadi tai. Makanan tu membentuk tenaga. Jadi peluh, tai, kencing. Lepas tu dia panggil fudalat. Ni istilah dalam fiqh dia panggil fudalat. Fudalat ni kalau terjemah bahasa kita lebih-lebihan. Lebihan apa? Lebihan tu peluh, kencing, gelok apa semua tu dia panggil fudalat. Jadi kita makan tu dia jadi fudalat. Jadi apa? Jusya'an, menjadi sendawa. Mana kita makan-makan habis begitu. Warashhan, dan juga menjadi peluh. Karashil miski, sebagaimana peluhan kasturi. Makna kita makan habis kita makan pun jadi peluh bau kasturi. Peluh bau kasturi. Makan pula. Habis makan dicerna menjadi peluh kasturi. Bahasalah. Itulah keadaan syurga. Wa qad ruya anna turabaha al-misku wa za'faranu.
Dan diriwayatkan dalam hadis anna turabaha, sesungguhnya tanah syurga tu al-misku waz-za'faran, iaitu daripada kasturi dan juga za'faran. Za'faran lah ni pun duk jual dah, kita tahu lah yang ada kuning sikit tu kan. Tu za'faran. Banyak khasiat za'faran ni. Za'faran ni jangan makan banyak. Tu kita kalau makan lebih daripada 7 dia tu, dia gelak sampai mati. Za'faran ni bagus untuk kesihatan. Hambaan tu jin pun bagus za'faran ni. Mau lah. Setengah hantu tu mau. Setengah hantu tak mau kak. Kan? Nak pakai hak lain pula, dia ada pelemah dia. Wa fi kulli qasrin minha far'un min syajarati tuba. Dan pada setiap qasrin mahligai daripada syurga tu far'un tercawang min syajarati tuba. Dan tuba, syajarah tuba, pokok kayu yang bernama tuba dalam syurga. Yang itu Udi Saleh duk sebut tu. Fatuba lil ghuraba bada'al islamu ghariban sayaudu al-islam kama fi bada'a. Fatuba lil ghuraba, Nabi kata bermula Islam itu dalam keadaan dagang dan juga asin. Mula Islam timbul di tengah-tengah masyarakat Arab dalam amalan jahiliah. Timbulnya ajaran Islam seolah perkara yang asing, ajaran baru yang pelik. Itu zaman dulu, orang kata apa ni? Apa ni undang-undang apa ni? Nabi kata sayaudu Islam kama fi bada'a. Nanti akhir zaman Islam akan menjadi pelik. Bila kita sebut takkan lagu tu kot, kitab mana pakai tu. Alah jadi gitu. Bila kita sebut takkan macam tu kot, tak nak jumpa pun ngaji. Hang ngaji ke kitab tu? Kadang dia tarik, tak nak jumpa pun. Hang ngaji ke kitab tu? Dah pun tanya dia, ngaji peratai buah dah. Yang kata tak nak jumpa. Orang lah ni ikut tu kan. Dia abang tak nak jumpa pun. Dia rasa macam dia mengaji banyak. Berapa buah je yang dia mengaji. Dah abang kata tak jumpa. Abang kata, saya tak tahu hak ni. Senang kan. Ni bila abang kata tak nak jumpa. Jumpa mana dia tak ngaji. Ngaji jumpa. Tu. No? Maligan ni tercawang daripada pokok tuba ni. Wa takhruju minas samari wa ghairihi ma tashtahihi al-anfusu. Dan keluarlah daripada buah-buahan dan selain daripada buah-buahan ma oleh sesuatu tashtahihi al-anfusu yang mengingin akannya akan ma oleh nafsu kita. Makna teringin apa pun daripada buah, tak payah duk turun, tak payah duk pergi rabat ambil pokok tu sendiri hulak mai. Kan? Nak teringin apa bayang dalam kepala kita, kita guna password tu ada tulis depan mata. Dia ada password ni. Mana password ni? Wa iza arada al-insanu an ya'kula masalan. Apabila menghendaki oleh manusia bahawa makan, yakni makan sama ada buah-buahan ataupun apa saja yang dia teringin nak makan, qala, dia akan cakap kata subhanakallahumma. Itu password dia nak order. Dan dalam syurga ni kalau dia nak makan apa, dia ucap subhanakallahumma, pum, ada depan dia. Apa saja yang dia inginkan. Kan? Bagi ahli-ahli syurga ni Tuhan kata, apa saja yang nafsu mereka inginkan, teringin nak makan apa, guna password ni. Bayang dalam kepala kita, kita teringat apa dulu duduk atas dunia. Tapi kalau setakat pergi syurga minta kota kerang, tak payah lah. Kan? Pergi syurga minta apa? Minta pun balik lah. Buat teruk kan? Cari makanan hak sedap-sedap. Cari pun balik meneram. Kan? Buat apa? Lobster kat atas gagah juga. Kan? Kata duduk atas dunia dulu tak pernah boleh makan landak mai. Kan? Teringin nak makan landak. Subhanakallahumma, pum, duduk ada atas. Hari ni orang boleh buat cakap 3 rasa bermegah tak sengah. Syurga ni tak tahu apa dia punya perisa dah. Kan? Ni contoh bab makanan syurga kena ambil bab khusus. Contoh bab makanan syurga dia kena ambil bab khusus. Kan? Contoh bab makan-makan minuman syurga ni lagu mana. Ni contoh panjang. Fatudau bainal ma'idatu, maka diletakkan di antara hidangan. Wa fiha, dan terdapat dalam maidah tu, kena dalam kau. Fatudau baina yadayhi, maka bila dia sebut saja ucapan subhanakallahumma,
maka dihantar oleh Allah. Allah perintah pelayan-pelayan syurga ini hantar mai di depan dia al-maidatu akan hidangan, wa fiha dan terdapat dalam hidangan itu jami'u ma yashtahi, apa yang dia inginkan. Ingin apa? Subhanakallahumma, sampai hidang apa yang dia ada anak-anak semua ada dalam tu. Fa iza faragha, maka apabila selesai habis dia makan tak mau dah, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ucap tu apa passwordnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanan tadi diangkat dia. Siapa angkat wallahu alam. Dia tak ada bersusun pinggan tentu Mana dilayan dalam keadaan sebagai seorang tetamu kehormat yang cukup hebat. Tu syurga. Guna password tu nak makan, subhanakallahumma, habis makan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam Quran kata wa akhiru da'wahum, dan akhir doa, yakni seruan daripada ahli syurga. Apa makna akhir doa? Habis makan tak mau dah, alhamdulillahi rabbil alamin, bahawa Allah lah Tuhan sekalian alam, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu password lah Tuhan sebut wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang kita bawa dalam doa kita da'wahum fiha subhanakallahumma. Nampak kita dah baca dalam doa yang kedua, tapi lah ni orang baca doa sekali lah, tak ada doa tu. Tu dulu duk baca doa tu. Ada pasal. Amin amin ya rabbal alamin, rabbana taqabbal minna du'a'ana wa a'malana wa adhkarana wa tahlilana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum, kehormatan dan penuh penghormatan daripada Allah kepada ahli syurga. Akhiru da'wahum, dan akhir seruan kata-kata ahli syurga apabila mereka tak mau dah nak makan hidangan tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Tu nama ajak lah tu. Tapi kita tak tahu apa surut dia baca. Dia kan tahu punca lah. Dia kata mana nak dan dah, waktu meratib dia lompat bangkit dah. Nampak doa tu, tunggulah saat habislah. Bila dia ucap lagu tu saja, faturfa'u, diangkatlah maidah tadi ni. Angkat habis. Tu cerita selesai berkenaan dengan syurga. Jadi kita tak mau nak panjang bab syurga ni kan. Panjang bab syurga lagi. Syurga lagi malam ni kan. Kita tengok sikit bab yang terakhir malam ni, iaitu berkaitan an-nazar ila wajhillah ini, iaitu menilik dan melihat zat Allah yang maha agung dan maha tinggi ini. Ni kita nak masuk bab ni. Berapa bahasan sikit ni pun kita ambil gitu-gitu lah. Tak mau nak ni sangat. Kalau kita sentuh panjang-panjang pun dia banyak perbahasan di kalangan para ulama. Baik. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan sebahagian daripada perkara yang wajiblah oleh i'tiqad akannya. Ini yang terakhir dalam bab sam'iyat di dalam kitab Tanwiril Qulub kita ni, iaitu berkenaan dengan melihat zat Allah ini. Ini yang terakhir yang wajib kita i'tiqad. Ini adalah satu daripada perkara-perkara yang sabit melalui dalil-dalil yang qat'i, iaitu daripada Quran, hadis dan juga ijma' oleh a'immah ahli sunnah wal jamaah, mengatakan sabit dan sungguh perkara ni. Apa dia yang terakhir kita malam ni? Annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yukrimu ibadahu, memulia ia akan segala hamba-hambanya. Hamba yang macam mana? Al-mu'minin, iaitu hamba-hamba yang benar-benar beriman. Bila Allah muliakan ni? Fil akhirah. Jadi kemuliaan Allah ni, Allah akan muliakan orang yang beriman ini nanti di akhirat kelak. Bertambah-tambah kemuliaan. Atas dunia pun Allah muliakan, tapi bertambah-tambah kemuliaan bagi orang yang mukmin, sebenar-benar kemuliaan itu nanti di akhirat. Lagu mana Allah memuliakan hamba dia tu? Bin nazari ila wajhihil karim, dengan menilik. Dengan menilik
ataupun dengan melihat ila wajhihil karim, kepada wajahnya yang maha mulia. Wajah ni orang dengan zat kan. Jadi Allah memuliakan hamba dia yang paling besar sekali nikmat di dalam syurga, melebihi syurga dan segala nikmat isi-isi syurga, iaitu nikmat yang paling besar. Allah rezekikan, Allah beri keizinan kepada hamba-hamba dia kan, untuk melihat kepada zat Allah yang maha agung dan maha mulia. Tengok-tengok tu bil absar, dengan absar ni jamak pada basar. Dia Arab ni dia ada dua. Pertama dia panggil basar, yang kedua basirah. Kalau basar ni mata kepala, kalau basirah ulama terjemah dengan mata hati. Benarnya hati kita kan ada mata, tapi nak habaq kata pendapatan di dalam hati seolah-olah maklumat yang dia dapat macam dia tengok dengan mata kepala kan, macam orang tengok, maka maklumat tadi ni masuk ke dalam hati kan, dia panggil macam mata yang ada pada hati. Maknanya hati kan ada mata kan, tapi dia tashbih kot tu. Ni Ustaz Damih cerita kan, tanya ada mata semua ke Ustaz? Tak, hati kan ada mata, tapi ulama tashbih dengan mata hati, mendapat sesuatu maklumat. Sebagaimana kalau nisbah benda luar, macam kita tengok, kita tahu, kita kenal hakikat benda, macam tu kalau benda itu, maklumat tu masuk dalam hati kejap, seolah-olah dia melihat dengan hati, dia mendapat maklumat melalui hati tu, dia panggil mata hati. Jamak daripada basir, basair. Jamak daripada basar, absar. Ni absar ni, absar mata kepala. Ni ahli sunnah wal jamaah punya akidah, mengatakan nanti di akhirat orang-orang yang beriman ini Allah rezekikan dapat melihat zat Allah yang maha mulia. Wa minhu ay yanzura bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Dalam matan Jaharah sebut. Wa minhu ay yanzura bil absari, dan sebahagian daripada perkara-perkara yang harus pada akal. Ay yanzura bil absar, bahawa dapat melihat dengan mata kepala, yakni akan Allah Taala. Ini salah satu benda yang termasuk harus pada akal, wajib dengan sebab nakal ulama kata. Dan wajib kita percaya dengan sebab datangnya Quran dan juga hadis yang menyabitkan dia. Asal benda tu harus pada akal. Kalau benda tu boleh tengok, tapi disebabkan janjian pada syarak Allah nak bagi tengok, maka menjadi satu kewajipan atas kita yang i'tiqad. Ini termasuk daripada benda-benda yang wajib kita i'tiqad. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sebut dalam bab melihat Allah ni, saya sebut sikit fatwa-fatwa sebab lah ni saya duk dengar bunyi orang yang kata di akhirat tak boleh tengok Allah. Allah ni sampai bila-bila tak boleh tengok. Ada pahaman-pahaman yang kembali kan disebarkan di dalam masyarakat kita ni, Allah tak boleh tengok, sebagaimana kata-kata puak Mu'tazilah. Dan puak Mu'tazilah mereka tidak mengiktikad kata Allah Ta'ala boleh dilihat, sebab maha sucinya Allah di akhirat pun tak layak untuk dilihat. Memang keadaan Allah itu yang maha tinggi, maha agung, tetapi Allah berkuasa memperlihatkan kepada hamba-Nya. Mana Allah sendiri janji, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan kita akan ceritalah antara dia punya ni. Jadi kita ambil qaul-qaul ataupun fatwa-fatwa yang disebut oleh para a'immah kita, di antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala, yakni melihat zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah di akhirat kelak, merupakan ijma' daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Bagi siapa yang dapat melihatnya, iaitu bagi segala anbiya. Anbiya semua boleh tengok zat Allah, rasul-rasul Allah semua boleh, siddiqin daripada setiap umat pun boleh, laki-laki yang mukminin pun boleh, perempuan dakhilah. Saya kita cerita kan, ada banyak qaul-qaul gak ni nak cerita kan. Wujuh yauma idzin nadhirah, dalam syarah ni pun dia cerita melihat Allah Ta'ala ni ada 3 qaul. Kita cerita lah sikit. Dah masuk 3 ke ni, kita sentuh sikit-sikit, betul lah, dah nak habis lah.
Itu yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan sentiasalah orang salafus soleh mengiktiqad, makna golongan salafus soleh daripada golongan sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Dalam fatwa-fatwa mereka mengatakan memang Allah Ta'ala boleh dilihat nanti di akhirat. Dan ulama usuluddin kata harus pada akal, wajib pada nakal. Harus pada akal, hukum akal harus dilihat zat Allah. Pada nakal menjadi wajib, harus pada akal, wajib pada nakal. Itu dibakar kata. Dan harus pada akal, wajib pada nakal. Banyaklah qaul ulama, Imam Qurtubi, Syekhul Amadi dan sebut hadis-hadis pun banyak cerita berkenaan dengan ni, melihat zat Allah. Jadi kesimpulan dia, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah Ta'ala nanti akan dapat dilihat, iaitu Allah beri izin, Allah beri keizinan untuk hamba-hamba dia ni lihatkan dia. Cuma siapa yang boleh lihat ni, keadaan boleh lihat ni, ada yang boleh tengok hari raya saja dengan hari Jumaat. Ada ahli syurga yang boleh tengok sehari 2 kali. Ni banyak cerita lah kan. Saya nak cerita begitu-gitu lah. Baik, orang tanya Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti di akhirat boleh tengok Allah tak? Imam Syafi'i kata, "Law lam yuqin Muhammad ibn Idris bi annahu yara rabbahu fil mi'ad lama 'abbadahu fid dunya." Kalaulah Muhammad bin Idris tidak meyakini bahawa Allah dapat dilihat di akhirat, nescaya kamu tidak lihat Muhammad bin Idris beribadat di atas dunia. Apa aku ibadat atas dunia kalau tak boleh tengok zat Allah? Aku bukan nak syurga Allah. Itu ulama. Imam Sahlal Al-Tustari kata beribadat orang yang mengucap la ilaha illallah bukan untuk mendapat bahasan pahala syurga Allah, tapi untuk melihat zat Allah. Ni disebut ni. Tidaklah untuk cakapan la ilaha illallah untuk menghasilkan pahala, kecuali ahlillah berqasad dengan mengucap la ilaha illallah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ulama-ulama sufian. Mereka buat ibadat ni antara mereka yang mereka tuntut untuk melihat zat Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi di akhirat kelak. Itu mereka punya matlamat mereka gitu. Kita boleh masuk syurga jadi. Padahal nikmat yang paling besar melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Ini ada bahasan-bahasan dia sikit ni. Banyaklah fatwa-fatwa ni, dan daripada ulama kita ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan manusia ataupun makhluk-makhluk Allah Ta'ala dari kalangan manusia ini akan dapat melihat. Bagi siapa ni? Lil mu'minina id bija'id uliqat hadza walil muqtaridun ya sabatat. Dalam Batan Jaharah, siapa yang boleh tengok, iaitu bila sebut mukmin termasuk mukminat, iaitu di kalangan orang perempuan ada 3 qaul. Tapi pendapat yang rajih mengatakan orang perempuan pun dapat tengok. Malaikat, sebahagian mengatakan malaikat pun boleh tengok. Sebagai ulama mengatakan yang boleh tengok zat Allah di akhirat Jibril seorang sahaja. Jin, sebahagian kata tak, sebahagian kata jin pun boleh tengok juga di akhirat kelak. Ni banyak khilaf-khilaf lah. Ni ada ni dalam Fiqhul Akbar ni pun ada. Imam Abu Hanifah kata, wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahul mu'minuna bi'a'yuni ru'usihim. Dan Fiqhul Akbar ni kitab karangan Imam Nu'man bin Sabit, iaitu Imam Abu Hanifah ada buat kitab tauhid nama Fiqhul Akbar. Dalam situ dia sebut bermula Allah Ta'ala yura, dapat dilihat fil akhirah, wa yarahul mu'minuna bi'a'yuni ru'usihim, boleh tengok dengan mata kepala. Dengan bahawa disingkapkan hijab. Yang kedua kata Syedut, dengan ditambah power. Mata kita ni semua tambah power. Kalau mata ada atas dunia ni tak boleh tengok zat Allah. Allah singkapkan hijab dan ditambah power. Mata Allah Ta'ala ni tak boleh tengok. Jadi berkenaan dengan melihat zat Allah Ta'ala ni harus di atas dunia dan harus di akhirat. Namun datang syarak mengatakan di atas dunia yang boleh tengok hanya Nabi sahaja. Di akhirat yang dapat tengok iaitu seluruh
mukmin-mukmin dalam syurga. Cuma berbeza, ada sebahagian daripada ahli syurga yang dapat melihat zat Allah ini sehari 2 kali, ghudu wal asal, petang dengan pagi. Ada sebahagian ahli syurga yang boleh tengok seminggu sekali. Ada ahli syurga yang dapat tengok zat Allah waktu musim hari raya saja. Jadi cerita panjang lah ni dalam-dalam ni. Saya ambil sebahagian ni kan. Nak perhabis ni tidak tak habis. Ha? Cerita berkenaan dengan munafik di dalam tafsir disebut. Kita cerita buah hujung. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ada tafsir berkenaan ayat tu. Tu ada bab munafik dengan kafir. Kita cerita tu. Berapa kali tengok zat Allah ni? Dalam kitab Nazam Muhammad Bashar, dilihat zat Allah Ta'ala ini pada 2 tempat. Bukan Allah duduk tentu. Allah beri izin kepada hamba dia untuk lihat zat Allah pada 2 tempat. Yang pertama, al-mu'minun wal-mu'minuna yanzuruna rabba fil hashri wal jannati daril uqbah. Dalam Nazam Muhammad Bashar kata, orang-orang yang beriman ini dapat melihat akan Allah Ta'ala nanti. Yang pertama, fil hashri wal jannati daril uqbah. 2 tempat, iaitu sewaktu hasyar di padang mahsyar. Yang kedua, di dalam syurga. Fil hashri wal jannati daril uqbah. Nazam Muhammad Bashar sebut 2 kali lah. 2 tempat lah, bukanlah 2 kali. Dalam syurga boleh tengok pagi petang kan. Pagi sekali, petang sekali. Memanglah syurga tu terang, tak ada siang malam. Pagi petang tu nisbah atas dunia. Dan kalau time tu atas dunia, pagi boleh tengok sekali. Petang kalau nisbah jadual waktu atas dunia, boleh tengok pula. Pasal syurga duk terang tu kan. Dia tak ada kelam cerah. Sentiasa dalam keadaan bercahaya syurga Allah ni. Dan kita duk fikir tu tak boleh lena. Duk kira hak pala atas dunia ni. Lena macam cerita dunia, lena siap-siap atas dunia. Pergi sana tak boleh lena lah. Duk kira lena lagi. Hai. Tengok ni di sini. Bila kita boleh tengok zat Allah ni? Ba'da dukhulil jannah, selepas masuk syurga, wa qablahu, dan sebelum masuk syurga. Ni masyar. Dalam Nazam Muhammad Bashar, dalam kitab Qurtubi pun sebut, iaitu semasa di padang mahsyar. Tu yang dia kata, fil hashri wal jannati daril uqba wal mu'minuna yanzuruna rabba. Boleh tengok Allah fil hashri wal jannati daril uqba. 2 tempat. Bukan Tuhan duk tentu. Macam kita lah atas dunia ni kan, kita nak tengok anak bulan awal Ramadan. Bila pakak-pakak teropong Kedah 3-4 tempat, Gunung Jerai, pada tu atas Menara Al-Ustaz, Langkawi kan. Jadi tengok satu Malaysia 2 tempat saja nampak. Jadi hasil pengumuman, anak bulan kelihatan di Johor Bahru dan juga di Menara Al-Ustaz. Bulan banyak lah. Sampai duduk di Johor situ. Kalau bulan duduk di Johor, tak payah tengok di Al-Ustaz, tapi tengok di Johor. Bulan duduk tahu lah. Kita tak tahu bulan duduk tahu. Tapi nampak. Tu kita boleh kata bulan duduk itu. Bulan pun tak tahu duduk tahu mana. Tu yang mereka kata dalil kata Allah Ta'ala duduk atas langit, Nabi naik atas langit. Tu kita tengok anak bulan di Kuala Perlis, pasal apa nampak bulan. Anak bulan duduk Kuala Perlis. Dan anak bulan duduk Kuala Perlis tu saya duduk tengok. Bila Johor pakat main Kuala Perlis tengok. Mana anak bulan kelihatan, nampak. Tengok di Kuala Perlis tu nampak. Duduk tahu mana bulan, tak tahu duduk tempat dia. Tu bulan ada tempat. Kan? Dalam Falak ni bulan duduk langit kedua. Kita pun saya ulama sebut langit kedua, tak kita pun tak tahu. Wa ja'alal qamara fihin. Dalam Quran, kami jadikan ada bulan itu berada di dalamnya langit. Tahu mana? Ulama Falak kata duduk langit kedua. Itu kelihatan di tempat atas dunia. Bukan maksud bila kita tengok tani bulan duduk tahun ni. Macam tu lah Nabi naik atas langit, tang langit tu Allah bagi nampak. Bukan Tuhan duduk atas langit.
Pahaman yang tak kena. Walakin, akan tetapi sungguh pun kita boleh melihat kepada zat Allah bila kaifin wala inhisarin, tanpa dengan ketiadaan kaif, dengan cara macam mana. Macam Nabi Allah Musa alaihi salam. Sewaktu Nabi Musa, Allah beri izin untuk bertitah dan bercakap dengan Tuhan. Ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, ma tilka biyaminika ya Musa. Tuhan sebut dalam Quran. Ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, kamu berada di kawasan wadi yang suci. Kasut yang kamu pakai daripada kulit himar yang tidak suci di samaknya. Buang kasut, ikhla'na alaik. Kita buang kasut. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ma tilka biyaminika ya Musa. Orang tanya Nabi Musa, waktu dengar bunyi tu, Nabi Musa tengok lagu mana? Hadis panjang ni ada dua tafsiran daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan satu di kalangan ulama Asy'ariyah, yang kedua di kalangan ulama Maturidiyah. Sebagian ulama mengatakan Allah memperdengarkan kalam yang qadim, Nabi Musa faham lagu mana, wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan bunyi suara Allah jadikan perkataan tu di dalam lubang telinga, bukan bunyi suara berarah. Sebab Tuhan tidak berarah dan tidak bertempat. Ini i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tuhan tidak berkaif, tidak bertempat. Sebab tu dalam bab kaif inhisar ni, inhisar ni tidak dihingga. Ini bersangkut dalam ilmu maqulatul asyarah. Panggil ilmu maqulat. Maqulat pun kena mengaji juga kalau bab tauhid ni. Tapi tu kalau nak memperkemaskan lagi lah, dia tak masuk fardhu ain. Inna maqulatul ladaihi tusaru. Ada 10 maqulah. Maqulatul kaif, maqulatul fi'li, maqulatul fi'al, maqulatul wad'i, maqulatul kaif, maqulatul ain, maqulatul mata. Bisa ngaji maqulat. Ngaji maqulat berulat kepala ngaji maqulat ni. Bahasa dia panjang ni, bab maqulah. Dia panggil maqulatul asyarah. Inna maqulatul ladaihi tusaru matan hasyatani hasani makhluf. Jadi dalam maqulah tak maqulah hak jawi dah mabdaul fikrah tu ayah hadis kam buat dah. Hal yang kita arak banyak. Mabdaul fikrah kita jawi, kita arak banyaklah. Baba sin surat ada bab bentuk syair kan. Dalam dia panggil bahar rajaz, cerita bab maqulatul asyarah. Kalau nak kemah tauhid ni, perbahasan dalam bab maqulat kan, menyalahi bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Apa baharu? Dia bicara bab baharu ni ada 10-an sifat dia. Maqulatul kaif, maqulatul infial, kan, maqulatul ain. Maqulatul ain bila sebut di mana Allah, bila sebut di mana, syarat benda yang kita nak sebut di mana, mestilah tahayyuz. Tahayyuz itu dia kena ada, orang panggil surah dan hayula, faham? Itu maqulah. Surah nak tambah, hayula nak tambah, mana nak faham? Ada ilmu maqulah lah. Usul syai' fil makan. Bila disebut tempat, apa maksud tempat? Ni dalam maqulah asyarah dah faham. Ngaji maqulah, pergi cari depa pakar-pakar maqulah. Saya tak erti maqulah ni, mengaji gitu-gitu lah. Sabitun, melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti dengan mata kepala kita ni, sabit, sungguh. Wadzalika, bermula demikian itu, nazar ila wajhil karim bil absar tu, sabitun bil kitabi was sunnah, sabit melalui kitab ni, melalui Quran sendiri, was sunnah, dan juga hadis Nabi, iaitu sampai kepada khabar yang mutawatir. Mana dalil Quran? Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah. Muka ataupun wajah ahli-ahli syurga tu, yawma idzin, pada hari itu, yakni hari akhirat nanti, di dalam syurga tu, nadhiratun, berseri-seri dan bertambah-tambah keelokan, lagi bercahaya. Jadi muka ahli syurga ni semua muka yang mengeluarkan cahaya. Tu yang kita baca semalam ni. Paling tinggi dia punya cahaya bagaikan bulan purnama. Bawah sikit daripada tu
seperti bintang-bintang yang bersinar. Cahaya dia tu. Jadi muka-muka ahli syurga nanti di akhirat semua bercahaya dan berseri-seri dan indah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nadhirah, menilik dan melihat mereka itu. Ay yarawnallaha subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Dia itu dapat melihat Allah. Ini dalil yang mengatakan, sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan dalil ini menunjuk di atas bahawasanya wajah ahli syurga bertambah-tambah seri, bertambah-tambah indah dan bercahaya dengan dapat melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Ini dalil dia. Ahli sunnah wal jamaah, ulama mufassirun sepakat mengatakan begitu. Dalam ayat lain Tuhan kata lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun, bagi mereka-mereka yang muhsin, orang-orang yang baik. Ini termasuk ahli-ahli syurga ni. Apa yang Allah sediakan? Husna, kebaikan. Apa makna kebaikan? Para ulama jumhur mufassirun mentafsirkan maksud husna iaitu syurga. Mana Allah sediakan, Allah berikan kepada ahli-ahli syurga ini. Yang pertama, lilladzina ahsanul husna. Apa husna? Iaitu syurga. Lepas tu Allah tambah lagi ayat tu, wa ziyadatun, dan tambahan. Apa makna tambahan? Iaitu nazar liwajhil karim. Itu maksud ayat kan dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Bagi mereka-mereka yang muhsin, iaitu Allah berikan husna, kebaikan nanti di akhirat. Apa? Iaitu dapat syurga dan nikmat-nikmat syurga. Wa ziyadatun, maksud ziyadatun kata jumhur mufassirin iaitu melihat zat Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah punya dalil. Kata tak dalil kan? Itu satu daripada Quran. Dan dasar saya baca ayat tadi ni, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kamu. Ini dalil, cerita hadis ni panjang. Jadi di antara pengajaran yang Nabi cerita dekat para sahabat, cerita-cerita bab kebesaran Allah, apa bab hari akhirat. Tiba-tiba ada sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti di akhirat boleh tengok Allah tak? Yang ni boleh Nabi kata gini ni, innakum, sesungguhnya kamu. Kum di situ, ni khitab. Apa maksud kum? Umat Nabi Muhammad saja kah? Maksud kum di sini, dalam ni dia cerita, iaitu seluruh umat, khususnya umat Nabi Muhammad. Termasuk umat-umat yang lain pun masuk di bawah annakum, innakum ni. Nabi kata satarawna rabbakum, selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu. Bila sahabat tanya, Tuhan boleh tengok tak ya Rasulullah? Nabi kata innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kamu selagi akan dapat melihat Allah, kama tarawna al-qamar lailatal badri, sebagaimana kamu melihat bulan lailatul badri pada malam bulan yang penuh. Bulan mengambang yang penuh, maka kita dapat melihat bulan tanpa terselindung dan perlu bersesak dengan orang. Seluruh dunia dapat menyaksikan dan melihat bulan, makna tanpa halangan. Itu dalil dia. Makna Nabi mengaku, kata Allah Ta'ala ni boleh dilihat nanti di akhirat. Wa tashbihu li ru'yati fi adami syakki wal khafa'. Ni nak bahas sikit. Bermula tashbih li ru'yah, Nabi serupakan bagi melihat itu. Bukan maksud melihat kita kata tengok lagi, kita pembang cari tengok, tak. Nabi sebut satarawna rabbakum pada hadis tu, iaitu Nabi nak tashbih pada melihat tu pada adami syakki wal khafa', pada pihak ketiadaan sangsi dan juga tersembunyi, lil mar'i, bagi seseorang, bagi lil mar'i adami syakki wal khafa', tak tersembunyi dan juga tidak sangsi. Maksud Nabi kata satarawna tu, maksud dia mana siapa-siapa pun boleh nampak Allah. Tu maksud dia, tanpa perlu sangsi dan juga tersembunyi. Macam malam bulan penuh lah, bulan mengambang penuh tu, kita tengok menjuru mana pun nampak. Ada perlu duk berebut, bersesak? Tak perlu. Masing-masing duduk di tempat masing-masing boleh melihat tanpa gangguan dan tanpa halangan.
begitulah seluruh ahli syurga nanti dapat melihat Allah tanpa halangan dan tanpa gangguan. Nampak Allah. Nah, di dalam syurga Allah bagi nampak Allah. Bagi nampak Allah. Bukan Tuhan duduk dalam syurga. Tuhan tak ada dalam syurga, tapi duduk dalam syurga Allah bagi tengok nampak. Kan, bagi nampak. Kita tengok tu Allah bagi nampak. Nah, tu maksud dia. Bukan Tuhan duduk dalam syurga. Sebab tu masa duduk di padang mahsyar pun Allah bagi nampak. Bukan Tuhan duduk padang mahsyar. Macam kita tengok anak bulan kan, tengok dia elok start. Bukan anak bulan duduk elok start. Kita nampak anak bulan dia elok start. Lain. Tu nak faham. La lil mar'i ai kama qad yatawahhamu, bukanlah melihat tu nisbah bagi yang dilihat. Ni maksud dia tengok tu bukanlah duduk dalam Tuhan duduk dalam syurga. Ni nak abang kata apa nama penghuni syurga duduk dalam syurga, Allah bagi nampak zat Allah. Nampak tu nampak apa? Mata ke? Kan nampak muka kita boleh tengok Allah. Ni ada 3 kaul. Pendapat yang pertama mengatakan, ni pendapat kuat ni, mengatakan kita boleh tengok Allah dengan mata. Pendapat yang kedua mengatakan boleh tengok Allah dengan muka. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh tengok Allah seluruh tubuh. Ni kita tak faham maksud. Kan? Ni kebanyakan ulama sufi mengatakan boleh melihat Allah seluruh tubuh. Tu kata wujuh tu panggil majar musal min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Ulama-ulama ni dia tafsir sampai tak faham kita. Kan? Macam kita kata kita berzikir kepada Allah. Kita zikir ni dengan apa? Dengan lidah kan. Apa sebab ulama kata zikir sampai seluruh tubuh badan kita ni serasi dengan zikir. Kita mulut persegan sebab tu badan kita tak jadi seluruh zikir. Kan? Ulama dulu hak kena hukum bunuh, cantah kerat kepala, darah menyembur, tulis Allah Allah. Pasal seluruh tubuh depa ni mengingati Allah. Kita tak dapat. Kita ni bila kemuncak perasaan tu tak dapat kita rasa takut pun duduk lugu tu ya. Ulama-ulama tasawuf ni kenal Allah macam perasaan takut kita melihat sesuatu yang ditakuti sampai seluruh badan kita merasa ketakutan. Nampak? Tu nak habaq kata perasaan tu kita tak dapat gitu. Kita tengok mata aja. Orang-orang sufi ni dia boleh seluruh tubuh merasai. Allah tajalli. Allah buka rasa seluruh anggota. Dan kita ni berasa seluruh anggota bila takut je. Lain bila takut tak berasa semua. Kan kalau kita seronok tengok apa, tengok biji mata ya berasa puas. Hal lain tak berasa seronok. Kan? Kalau kita takut bukan setakat mata, kali-kali kaki nak takut. Kan jalan kaki, jalan pergi dalam hutan lah, nak pergi cari rebung. Beralih tengok harimau duduk tepi. Mulut dia duduk tu lah. Kan, pasal apa kaki langkah tak pergi? Pasal apa langkah kaki tak pergi? Duduk sengak ke tu? Tak boleh buat apa? Lembik. Pasal apa kita tak boleh lari? Pasal ketakutan itu bukan hanya meresap ke dalam jiwa, malah seluruh tubuh kita. Sebab tu kita berasa habis. Tengok harimau duduk tu, nak kata hang main makan benda lah orang duduk. Dia ketak takut tu seluruh tubuh rasa. Tu ulama sufi Nepal lagu tu. Sebab tu melihat zat Allah, kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, dapat melihat seluruh tubuh kita. Tak. Kita tengok apa sedap kat mata lah. Habis kat elok lah begitu lah. Kan? Tapi orang sufi ni seluruh tubuh. Ni bahasan di sisi orang musyahadah gitulah. Wa dalilu jawadi wuqu'ihi, dan bermula dalil harus berlaku melihat Allah nazar tadi ni aqlan ay fil aqli anna ru'yata naw'u kashfin wa ilmun lil mudrak bil mar'i yakhluquhu Allah ta'ala 'inda muqabalatil hasati lahu. Bermula dalil harus berlaku, yakni harus boleh tengok Allah Ta'ala tu aqlan, pada akal dia panggil. Tengok Allah ni wajib harus akal, dia bukan wajib akal kan. Makna kalau Allah tak mau bagi tengok pun
memang tak boleh nampak lah. Boleh tak kalau Allah nak bagi tengok? Boleh. Sebab saya dalam kaedah tauhid, setiap perkara yang mawjud sah kita tengok. Kan, cuma nampak tak nampak cerita lain. Kan, tengok sah tak? Sah pasal dia benar mawjud. Jadi Allah Ta'ala ni wujudi lagi mawjud. Jadi sah ditengok dalam kaedah usuluddin gitulah. Sebab tu dalam ilmu tauhid kita ni, melihat zat Allah Ta'ala itu harus akli. Ni khabar dia. Anna ru'yata, bahwasanya melihat tu nau'u kashfin, satu bagai daripada Allah singkapkan hijab. Wa ilmun ataupun wa ilmin, itu satu bagai daripada pengetahuan, lil mudrak, bagi sesuatu yang didapat. Sesuatu yang mendapat, bil mar'i, dengan sesuatu yang dilihat. Makna dapat melihat Allah Ta'ala ni, ulama kata yang pertama boleh jadi Allah singkapkan, mana Allah buka hijab, ataupun Allah beri pengetahuan kan, dengan sesuatu yang dia lihat. Macam ni payah nak faham sikit kan. Ni dia ikut tafsiran Abu Hasan Sya'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Macam saya bahas tak sah berkenaan dengan Nabi Musa dengar kalam Allah. Ulama bahas panjang situ. Dengar kalam Allah ni dengar lagu mana? Kan, mengikut Imam Abu Hasan Sya'ari dan ulama-ulama yang ikut Imam Abu Hasan Sya'ari, Nabi Musa dengar kalam Allah ni dengar kalam Allah yang qadim. Lagu mana dengar kalam Allah yang qadim? Tak tahu. Tapi Nabi Musa dengar. Kan? Nabi Musa dengar, Allah bagi dengar kalam Allah yang qadim. Lagu mana? Wallahualam. Lagu ni boleh melihat zat Allah Ta'ala. Lagu mana? Tapi nampak. Kan? Sama ada mengetahui ke lagu mana tak, tapi nampak. Yang kedua, pendapat Imam Abu Mansur Maturidi ataupun ulama yang mengikut Maturidi mengatakan Nabi Musa dengar kalam Allah dengan bahawa Allah jadikan perkataan dalam telinga Nabi Musa. Dia gitu mah. Kan, sama ada Allah singkat hijab ataupun mendapat pengetahuan kan, bagi sesuatu yang dilihat. Yang mana singkat hijab ataupun ilmin tadi ni, yakhluquhullahu inda muqabalatil hasyati lahu, menjadi akan dia oleh Allah di ketika muqabalah panca indera baginya. Sesuai dengan panca indera mata, maka mata Allah gunakan untuk melihat sesuatu perkara. Sama ada Allah jadikan penglihatan itu dalam mata. Lagu tu yang ulama bahas. Kalau nak bahas bab ni memang lagu tu. Bukan tu, benda duk tang tu. Timbul nampak dalam ni. Sebab tu Tok Jiman kepada kata Nabi SAW naik atas langit bukan melihat Allah, tapi nampak Allah. Dia lain. Istilah melihat lain, nampak lain. Duduk atas langit selepas daripada Hadratul Qudsi masuk dalam satu asap yang tebal. Jibril kata, tang ni saja saya boleh masuk ya Rasulullah. Kalau gagah masuk, habis saya terbakar. Nabi pun masuk. Selepas daripada awan tu, Allah beri keizinan kepada Nabi nampak Allah. Bukan Tuhan duduk tang tu. Nampak. Nampak lah biji mata. Kalau benda duduk tang tu. Kalau benda duduk tang tu, itu berjihad. Payah. No? Nampak lah biji mata. Macam kita nak bayang kita, ilah duk nampak depan-depan muka. Awak dia duduk tang tu kan? Bahasa kita abang kan? Ilah abang hang duk nampak depan-depan muka dia balik ni. Kita bahasa kita hal tu kan? Jadi nampak Allah sama ada Allah singkat bagi nampak ataupun Allah campak pengetahuan sesuatu yang didapati dengan dilihat akan sesuatu yang Allah jadikan ilmin tadi ni, sesuai dengan muqabalah hasah, iaitu panca indera pelihat baginya, bagi nazar tadi ni. Fayajuzu an yakhluqa hadzal qadra bi'ainil qadar min ghairi an yanqusa minhu syai'. Maka haruslah bahawa menjadi ia Allah akan ini qadar dengan ain qadar min ghairi an yanqusa minhu syai', tanpa Allah kurangi. Makna kebesaran Allah terjali dalam biji mata kita. Harus bagi Allah boleh buat begitu kan? Ataupun Allah singkat hijab tanpa berkurang kebesaran Allah tu. Min ghairi muqabalati li hadhihi al-hasyati aslan, tanpa daripada ketiadaan muqabalah bagi ini panca indera sama sekali.
Patut dengan mata kita boleh, macam kita atas dunia lah, dengan power mata kita boleh nampak sekian gitu kan. Tapi bukanlah dengan mata kita begitu sesuai untuk kita dengar Allah, tapi Allah beri nikmat pada kita nampak dalam biji mata kita. Kita tengok nampak dalam biji mata. Bukan Tuhan duduk dalam tu. Akidah kita tu bukan duduk dalam syurga, nampak arah tu. Tak. Nampak dalam biji mata. Senang. Macam Nabi Musa kata, suara tak ada main belah mana, bunyi lalu mana telinga. Nak faham mana? Kalau kita bunyi pum suara, pasal apa kita beralih belakang? Pasal bunyi belah ni kan. Ada bunyi belah depan gedebum, kita boleh ke tu? Mana ada? Kita arah suara bunyi situ. Ni Nabi Musa, dia kata dengar Allah tanya, ma tilka binamika, bunyi lalu bang telinga. Lama Syairah kata, tak, Allah bagi faham kalam qadim Allah. Yang mana kalau dituturkan dengan perkataan, macam Allah kata, ma tilka binamika Musa. Tu ulama ada bahas lagu tu. Kan? Macam ni masalah ni pun. Kama kana sallallahu alaihi wasallam yara min wara'i zahri. Sebagaimana adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat daripada pihak belakangnya. Nabi, dia boleh nampak Sayyidina Anas. Kan? Nabi sembahyang ada sahabat bapa tau duduk belakang. Habis sembahyang Nabi kata, siapa yang duduk menimpa tengah sembahyang tadi ni? Rasulullah nampak ke? Nabi kata, di belakang aku ni ada sepasang lagi mata. Mana ada biji mata tau ni? Tapi nak abang kata Nabi nampak. Kan Nabi tengok. Nabi tengok kan Nabi nampak. Nabi nampak. Kan Nabi tengok. Nabi tak sembahyang. Tapi Nabi nampak sahabat-sahabat duduk main sembahyang. Habis sembahyang Nabi tegur. Tu nak abang kata nampak. Begitu lah. Fikir tak fikir hal begitu lah. Wa kama anal haqqa ta'ala yarana min ghairi muqabalatin wala jihatin. Begitu juga sebagaimana Allah Ta'ala melihat kita tanpa ketiadaan muqabalah dan juga jihah. Bukan Allah duduk pihak tu tengok kita. Tak. Bukan boleh kita faham segera lagu tu. Wa minal ma'lum, dan sebahagian daripada benda yang diketahui, ni kaedah kita tengok sama baharu ni, anna ru'yata nisbatun khassatun baina ra'in wa mar'iyin. Bahawanya melihat itu satu nisbah yang tertentu di antara yang melihat dan sesuatu yang dilihat. فإذا اقتضت عقلا كون أحدهما في الجهة اقتضت كون الآخر كذلك. Dia kata apabila menghendaki, ini nisbah akal, keadaan sesuatu itu pada jihah. Macam kita nak melihat apa? Kita nak melihat kereta, mesti kita duduk di satu tempat, satu arah kan, untuk kita lihat kereta tu. Maka apabila kita berada pada satu arah, maka kereta itu pun berada pada arah juga kan. Pada pihak kita berarah, kereta pun berarah. Ini asal kaedah melihat. Dia ada tautan dia begitu. Fa idza sabata adamu luzumi zalik, apabila sabitlah ketiadaan lazim demikian itu, demikian jihah fi ahadiha, itu Allah Taala. Bila Allah Taala ni tidak berjihah, cuma nampak saja, sabata misluhu fil akhari, maka sabitlah seumpamanya semua ahadiha tu fi akhari, mana kita pun tidak berarah, mana kita pun tidak boleh duk arah ni nampak Allah, dak nampak Allah tak. Bukan istilah dia, asal dia kaedah dia begitu. Mana kalau kita boleh tengok Allah, mana kita duduk dalam syurga, duduk di atas syurga, duduk dalam syurga ni baru nampak arah, ada arah. Sampai syurga ada arah kita. Dia panggil arah yang jihatus siti ni. Jadi kalau Allah Ta'ala pun tidak berarah dan tidak berinhisar, maka kita tengok Allah pun tidak berarah dan tidak berinhisar. Asal kaedah melihat dia begitu. Saya tengok dia, hang tengok tahu mana? Tadi dia pergi Tesco. Dia duduk tahu mana? Dia duduk tahu parking hang. Aku duduk tahu pintu. Ada arah. Mana kita yang melihat berarah, dia yang dilihat pun ada arah. Asal kaedah melihat begitu. Tapi apabila yang melihat tidak berarah, disebabkan yang dilihat tidak berarah, maka yang melihat pun tidak dikira berarah. Tu nak abang kata, Allah bagi tengok ni bukan kita duduk tani pi tengok Tuhan tak. Kita duduk dalam syurga, Allah bagi nampak dalam biji mata. Senang bahasa. Bukan kita duduk dalam syurga nampak Tuhan duduk belah mana. Tak. Jangan faham gitu. Ni ulama sunnah bahas, ahli sunnah bahas gitu. Bukan kita duduk dalam syurga, kita nampak Allah belah tu. Mana berjihad. Tak, kita duduk dalam syurga, Allah bagi nampak. Macam saya bagi contoh saat ni, hidup nampak dia depan muka. Kita kata tengok belah mana. Tak kira tengok belah mana, duduk nampak muka dia. Kan? Aku ni macam orang
Pergi menengok lah, orang pergi menengok nak darah, pergi tengok serak sungguh. Dan balik malam lena tak boleh. Beralih kot ni nampak muka, beralih kot ni nampak muka. Kita tanya ada anak darah tu duduk tang mana? Belah kanan hang kau. Tok aku belah kiri pun aku nampak. Ni nak abang lah. Hak tu pun kita tak boleh kesan lah. Kan? Lagu tu lah kita melihat zat Allah nanti tidak berarah. Kita pun tidak dikira berarah walaupun kita duduk dalam syurga. Sebab Allah bagi nampak dalam biji mata. Tu bahasa dah. Kan? Tu kaedah melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti ni. Tu saya bagi mafhum lah. Cerita harfiah-harfiah ni kot tak nampak. Wa kharaja biqaulina al-mu'minin, dan keluarlah dengan kata kami musannif. Mana? Al-mu'minin. Mana mu'minin ni? Hak awal tu. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yukrimu ibadahul mu'minin. Tu. Makna dia nak mengeluarkan tak termasuk dalam kata mu'min. Ghairuhum, iaitu selain mereka itu mukmin. Siapa dia al-ghairuhum tu? Minal kufar wal munafiq lah. Munafik masuk situ kan? Mana orang kafir dengan orang munafik. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu ghair mukminin tu la yarawnahu, tidak melihat akan Allah, tak boleh tengok Allah yaumul qiyamah, nanti hari kiamat. Jadi kesimpulan dia, di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang muktamad mengatakan yang dapat melihat zat Allah yang maha mulia dan maha agung itu hanya di kalangan orang mukmin sahaja, termasuk para malaikat Allah. Binatang pun tak boleh tengok. Binatang tak boleh tengok. Weh, pasal apa kira dengan binatang? Pasal binatang pun masuk syurga tak? Ni dibahas dalam ni. Tak ada nak tengok tadi ni. Sedap pun kitab tu je belakang ni. Ni bahas sedap. Syarah Nazam Muhammad Bashar. Sebut itu. Liqaulihi ta'ala, mana dalil kata orang lain daripada mukmin tak boleh tengok? Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla, hush. Rad'un an hush. Kan kata innahum, bahwasanya mereka itu, siapa dia? Kufar dan munafik tu, an rabbihim, daripada Tuhan mereka itu, yawma idzin, pada hari ini, dan pada hari demikian, iaitu hari kiamat tu, la mahjubun, sesungguhnya dihijab, ditegah. Apa makna ditegah? Yakni tidak mendapat melihat zat Allah Ta'ala sama sekali. Ini pendapat yang rajih lah, pendapat yang sahih mengatakan begitu. Cuma ada qauda'ah, dan qauda'ah mengatakan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik ni boleh tengok, kemudian summa yuhjabun, kemudian Allah hijab, tak boleh tengok terus. Ni yang sebahagian ulama mengatakan ahli neraka pun boleh tengok. Allah singkat bagi nampak, sama-sama bagi nampak, Allah hijab tak boleh nampak. Apabila tak boleh nampak, hasratan wa nadamatan, maka bertambah penyesalan dan kerugian mereka ni. Menyesal, ya Allah, inilah nikmat paling besar, tapi dengan disebabkan mereka menjadi kufur, akhirnya penyesalan itu menyiksa diri mereka. Menyesal itu menyiksa tu. Ini sebagai ulama kata, bukan Tuhan nak tunjuk tu nak bagi nikmat, tapi Tuhan nak tambah sengsara dan penyesalan. Bila Allah singkap hijab ataupun Allah beri nampak di dalam mata ahli-ahli neraka ni, lepas tengok Allahu Akbar, yang kata nikmat melihat zat Allah yang maha mulia ni, tiba-tiba Allah hijab semula, menyebabkan rugi kan. Bandingan dia lagu mana? Dapat tak terlepas. Macam kita pergi mengai kan, kita pergi mengai, duduk tunggu setengah jam, balik bok, haram ikan tak makan, hangat hati kan, penat lah balik. Tapi kalau kita mengai-mengai, pup dia lawan 2 jam duduk lawan ni, tahu cekang sekali dengan tali tangsi, dengan betis cekang, duduk tahan tu, lawan, tarik 2 jam kita lawan, lawan. Akhirnya bila sampai mat kita, gaya kita nak pegang, pup, dia lompat. Hangat hati tak? Baik tak boleh berdawai. Bahasa tu kan. Jadi Allah bagi tengok sat, kemudian Allah singkap, tak bagi sampai bila-bila, sebab nak bagi rasa penyesalan yang besar bagi mereka kan. Kita balik-balik duk menunggu tu, aduh sikit lagi kan. Kalau kita balik tak boleh ikan, dia lain tu. Adik-adik bini tanya, boleh ikan tak? Haram, tak boleh pun. Kalau kita beli ikan lagu tu, ikan gaya nak pegang lompat, balik-balik bini tanya, beli ikan tak?
Hang tengok ada ke tak ada? Dia angin dah lain tau. Tengok ada ke tak ada? Kalau ada awak balik. Alah. Dia duk hangat hati ikan terlepas tadi. Dia kan dengan bini dia sembung. Tu nak abang kaedah orang yang dapat tiba-tiba direntak penyesalan yang lebih daripada awal tak dapat. Tu maksud dia tu. Wala fil jannati li'adami khulihim fiha. Dan tidak dapat melihat Allah Ta'ala tadi ni bagi orang-orang yang kafir dan munafik di dalam syurga. Sebab apa? Li'adami dukhulihim fiha. Sebab orang kafir dan munafik tak masuk syurga. Tempat yang boleh tengok Allah di syurga. Mana dalil kata ataupun ilat sebab orang kafir tak boleh tengok Allah? Pasal tak masuk syurga. Masuk syurga boleh tengok. Tu syarat dia. Kan? Imam apa nama sebut syarat nak lihat Allah ini dua. Syarat nak lihat zat Allah ni dua. Sini dia sebut satu. Apa dia? Yang pertama kena mati. Kalau tak mati taubat tak boleh tengok Tuhan. Yang kedua kena masuk syurga. Kalau mati dah tak masuk syurga tak boleh tengok. Dia kena ada dua-dua. Kalau masuk syurga tak mati boleh. Siapa nak pergi masuk? Sebab nak masuk syurga kena mati. Kalau nak masuk syurga kena mati dulu. Jadi bayaran untuk kita masuk dalam syurga, prasyarat paling utama kena mati. Jadi kalau orang yang tak mau mati seolah-olah dia tak mau syurga. Balik fikir nak mati tak mau mati. Dia tempat asal kita balik ke syurga. Pasal mai pada syurga. Sebab tu Allah bagi Nabi Allah Adam duduk di syurga dulu. Pasal apa? Itu tempat asal kita. Takkan kita tak mau balik tempat asal? Ni habuan diri lah yang tanya orang kan. Kita nak balik lah. Tapi nanti selalu kan. Kita ada kerja minta nanti tu kan. Itulah lebih-lebih kurang lah mafhum daripada kita tanwil qulub ni. Cerita mafhum lah. Wa man arada istifa'a hadzal bahsa. Dan barang siapa yang menghendaki menyempurna akan ini perbahasan, falyarji' maka hendaklah dia murajaah pi semak ila ma katabnahu fihi ma tadi makna cah hampa pi semak tengok kepada sesuatu yang kami tuliskan ya padanya pada ma tadi ni. Mana apa dia ma ni min kitabina. Dia kata kalau siapa-siapa nak huraian lebih lanjut berkenaan dengan melihat zat Allah Ta'ala ni pakat-pakat pi semaklah kitab hak dia karang tu. Nama apa kitab tu? Daw'is Siraj fil Isra'i wal Mi'raj. Yang bernama Daw'is Siraj. Lampu, cahaya lampu pada Isra' wal Mi'raj. Asal mana daw' tu cahaya, siraj itu lampu. Nama kitab. Dia kata siapa-siapa nak tengok huraian lebih panjang, lebih lanjut, lebih detail lagi, dia kata pakat-pakat pi semak tengoklah dalam kitab hak saya karang. Nama kitab itu Daw'us Siraj fil Isra'i wal Mi'raj. Cari tengok. Ada kitab tu. Tapi saya tak ada. Karangan Syekh Amin Kardi ni. Biasa tengok. Tapi tak beli dulu. Kalau tak silap ingat lah. Tak ada bahabat Isra' Mi'raj khusus. Dalam tu dia sentuh lah. Sebab melihat Allah, Nabi tengok Allah. Nabi nampak Allah. Habis itu. Jadi kemudian habislah risalah kita ni berkenaan dengan perkara-perkara yang sam'iyat yang kita mula ambil daripada muka surat berapa dulu ni. Lebih kurang siri kita ni pun dekat 50 siri juga. Yang kita sama-sama muzakarah berkenaan dengan perkara-perkara yang sam'iyat yang wajib ke atas kita ni beriman dan mempercayainya. Jadi tuan-tuan yang kalau dapat dalam mengazih muzakarah kita ni hak saya silap salah sebut, tolong perbetul lah. Hak mana terlepas ataupun tergugur tu tolong tambahlah kita pakat-pakat muzakarah bawa pahaman ahli sunnah wal jamaah kita ni untuk kita sebarkan kepada kawan-kawan ataupun masyarakat tempat kita ni. Muzakarah lah, pakat-pakat balik muzakarah. Tak faham pilah tanya tok guru mana pun. Kalau nak PM saya tak ada Facebook. PM kawan-kawan tengok balik sebab rakaman ni ada yang lekat, ada yang tak lekat. Kena line hak tak apa elok tu. Tak lekat, hak duduk depan lekat lah. Hak duduk dalam tu tak apa lekat lah. Pasal ada yang
terlepas pun ada. Pasal biasalah internet. Jadi itulah harapan saya. Kan yang mana kalau ada jumpa salah tolong perbetul lah. Kan salah silap kita ni siapa pun tak boleh lari. Kadang-kadang kita nak kata hak lain pergi sebut hak lain. Kan dengar-dengar balik, "Hei, bukan nak kata hak tu." Kan ni salah kata-kata kita ni. Kita tuan baliklah muzakarah lebih kurang begitulah. Kan sekadar apa yang kita kongsikan ni. Baik. Lepas ada Fatihah sekali, ada soalan tak ada? Tak ada, penutup dah, elok lah. Dan khatimatun nas'alullah ta'ala husnaha ni tak ada, dia tak baca lah. Sebab dia akan sentuh dalam bab khatimah dia, dalam bab tauhid ini berkenaan iman, Islam dan ihsan, agama dan juga qadar. Ini dia cerita panjang je lah. Qada qadar apa semua dia sentuh lagi lah dalam ni. Habis ni baru dia masuk bab fiqh kita ni. Ni tuan-tuan pergi carilah guru mana pun. Tak boleh baca fiqh, saya tak baca dah kot. Tak betul betul-betul. Tapi sedap lah kita fiqh dah. Saya walil lah. Kita nak muzakarah hasil dulu ni bab sam'iyat ni. Melengkap ataupun ulang kaji balik. Peringat balik maklumat kita tu. Ni lebih kurang tu saya minta maaf lah ada silap cakap bahasa apa ni. Wallahu a'lam. Tu balik dekat baca lah. Kan habis tak ada baca pi kat siapa kalau kita bunyi pi guna apa kan. Depa akan nak tanya kot ni pasal apa bomah kan. Depa ropok pasal nasab ni. Allah alam. Kita baca Fatihah sekali. Hadiah kepada para alim ulama kita, khusus untuk guru kita yang kita mengaji, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan khusus hadiah Fatihah ni kepada muallif pengarang kitab kita, iaitu Syekh Muhammad Amin Kardi Al-Irbili Al-Syafi'i. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali al-nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. اللهم اجعل ديننا نسمة عمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.